Kita mulai insyaAllah. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma kita buka pertemuan kita pada malam ini yang sama-sama kita membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali pada malam ni. Dua minggu saya di luar kan. Satu di Johor minggu lepas di kampung, kali ini di Kota Baru. Itulah hikmahnya PKP yang baru-baru ni. Kita rasa macam PKP ni negatif semua, tapi rupa-rupanya ada kebaikan. Kalau tak, manalah kita tahu nak online macam ni. Saya boleh berada di Singapura dalam masa yang sama, saya boleh berada di Selangor dalam masa yang sama, saya boleh berada di satu dunia ni dalam masa yang sama kan, dalam masa yang sama. Okey, alhamdulillah, itu semua atas ketentuan dia. Dan banjir ni pun sama juga, dia ujian untuk kita. Allah tak zalim pada hamba-hambanya. Setiap sesuatu yang Allah turunkan tu adalah atas dasar kemampuan dia. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Allah nak menguji setara mana kesabaran dia, dan Allah nak bagi pahala dari sudut sabar, dari sudut redanya. Dan Nabi sebut dalam hadis, tidaklah seorang yang tertusuk duri dan dia redha, melainkan Allah angkat satu darjat di kalangan orang-orang yang beriman. Maksudnya, di kalangan orang beriman ni mungkin sama level, tapi dia ni Allah nak angkat sikit darjat daripada yang lain di kalangan yang beriman tu. Yang Allah datangkan ujian. Dan ujian, sekecil-kecil ujian, kalau dia redha, Allah angkat satu darjat di kalangan orang beriman. Itulah sebenarnya orang yang diuji ni sebenarnya orang yang Allah sayang, Allah yang Allah sayang. Saya teringat kisah Sayyidina Ali karamallahu wajah. Dia ni kan selalu diuji dengan kesakitan, diuji dengan susah nak makan. Kalau Nabi ni dijemput bertamu ke rumah sahabat, bertamu ke rumah sahabat, Nabi tak malu nak cakap dengan sahabat, ada makanan lebih tak? Ada makanan lebih tak? Dia kata kalau ada lebih, boleh tak bungkuskan dan hantarkan ke rumah Fatimah dan Ali, sebab dah beberapa hari dia tak makan. Maksudnya Sayyidina Ali ni dia sentiasa, banyak kalilah boleh kata setiap hari diuji dengan kesusahan, dengan segala benda tak cukup. Tapi rupa-rupanya kan, bila suatu hari itu Sayyidina Ali dia merasakan senang, makan pun senang, hari ni hatinya gembira, dia terlupa, dia ketawa kuat sikit kan berbanding hari-hari yang sebelum ni. Tiba-tiba dia menangis terisak-isak. Menangis terisak-isak. Macam orang yang kematian, orang yang disayang lah, menangis terisak-isak. Basah kan ikut Sayyidina Ali ketika itu. Dan para sahabat tanya, wahai Ali, kenapa kau menangis macam budak kecil ni? Terisak-isak kan. Dia kata, aku rasa Allah lupa aku hari ini. Aku rasa Allah lupa aku hari ini. Sahabat tanya, apa maksud engkau yang Allah lupa engkau hari ini? Dia kata, setiap hari Allah tak lupa untuk uji aku. Setiap hari Allah tak lupa untuk uji aku, tapi hari ini aku rasa aku tak diuji, dia kata. Aku rasa hari ini semua senang. Makan pun cukup,
Dia menangis teresak-esak kerana dia rasa bahawa hari ini Allah lupa dia. Ya, Allah lupa dia. Macam tu sampai tahap tu sekali kemanisan ujian bagi Sayyidina Ali lah. Jadi kalau kita ni diuji berarti kita ni Allahumma salli alaihi, kita ni Allah sayang. Allah sentiasa ingat kita. Kalau tadi uji tu yang kita risau. Macam Fir'aun lah kan. Fir'aun diberikan kesihatan, kan, tak pernah sakit sepanjang hidup dia. Demam pun tak pernah. Sampai dia boleh dakwa diri sebagai Tuhan sebab dia kata Tuhan tak sakit. Jadi dia lah Tuhan sebab selama dia hidup tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Demam tak pernah, pening tak pernah. Sehat walafiat. Sehat walafiat sepanjang masa. Bila di akhir sebelum dia Allah binasakan dalam Laut Merah tu, dia sakit gigi. Agak situlah dia baru teringat. Kalau aku Tuhan, kenapa aku sakit gigi? Kenapa aku sakit gigi? Jadi, tapi dia tak terus taubat. Dia terus sombong. Akhirnya Allah binasakan dia dengan Allah tenggelamkan dia dalam Laut Merah. Dalam Laut Merah tu dia nak mengucap, dia nak beriman pada Allah. Datang malaikat Jibril alaihissalam, sumbat mulut Fir'aun ni dengan lumpur, rumpai-rumpai laut tu sumbat mulut dia. Supaya dia tak boleh mengucap. Sebab dia telah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Yang kedua, dia bertaubat tu sekadar untuk melepaskan diri pada azab, bukan benar-benar ikhlas beriman pada Allah. Jadi sebab itu malaikat Jibril sumbat mulut dia dengan rumpai laut dan lumpur daripada laut tersebut supaya dia tak boleh mengucap. Itulah kisah kita ni bila diuji, Allah sayang kita sebenarnya. InsyaAllah Allah tak zalim. Itu memang sifat Allah. Dia kata Allah sebut dalam maksudnya zalim ni adalah sifat yang Allah haramkan bagi dirinya dan haramkan bagi hamba-hambanya. Jadi zalim zalim ni adalah sifat yang Allah haramkan bagi dirinya dan Allah haramkan bagi hamba-hambanya. Jadi Allah tu takkan zalim. Ya, Allah tak zalim. Tapi Allah uji ni sebenarnya adalah Allah sayang sebenarnya. Allah nak kita beringat, kita bersyukur, yang seterusnya kita ni sabar. Dengan kesabaran tu semua pahala tu. InsyaAllah itulah kemudahan insyaAllah. Okey, jom. Kita masuk dalam hari ni ayat seterusnya. Tapi minta maaf sekali lagi, slide saya pun tak komplit macam yang sebelum-sebelum ni. Kita itu berhenti pada ayat. Okey. Kita berhenti pada ayat ni kan. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Hari ini kita masuk pada ayat seterusnya adalah ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Okey dah, macam dah je. Kan dah. Sudah. Dah baca Ni Ustaz. dah. Okey, ni dah. Okey. Mayam Zuhur dah baca Ustaz. Okey, jom kita baca ayat seterusnya lah. Ayat 50 ini. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون dia jangan tanya tebal. Kadang-kadang kita baca فلا يستطيعون salah. فلا يستطيعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم. La panjang, ada tanda berombak sebab dia jumpa hamzah selepas tu. Okay, jadi la panjang, kemudian ila huruf mat juga kan, jumpa hamzah ila ahlihim. Okey, ahlihim huruf ha, dia bukan huruf ha.
ahlihim, bukan dia tak ada angin. Dia ahlihim yarji'un. Ya, ra-nya baris mati, sebelumnya baris atas, ra-nya tebal. Yarji'un. Sebelum lagi. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون kadang-kadang kita nifiskan pula ta. Fala yastati'una tati'una, salah. Fala yastati'una, boleh. Tausiyatan, tau tu dia hukumnya lin, huruf lin. Waw yang mati sebelum pada atas. Jadi sebutannya lembut. Jadi macam nak lembutkan tau tu, tak payahlah. Memang sebutannya akan lembut automatik. Tak ada orang sebut keras. Macam mana nak sebut keras? Tak ada, memang akan automatik lembut. Dia tak payah nak lembut-lembut sangat lah. Nanti jadi au pula, tahu. Jadi bunyi lain pula. Dia bukan bunyi tahu, jadi au. Au. Kan yang lembut jadi au kan. Okay. Jadi tausiyatau. Okay. Tanwin jumpa waw. Idgham ma'al-ghunna, masukkan kat waw, tau. Tausiyatan, tausiyatan wala, nampak? Tausiyatan wala ahlihim wala ila ahlihim yarji'un. Boleh, insyaAllah. Jom kita baca sama-sama. 1, 2, mula. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Okay. Siapa yang baca yar tu? Bukan yar. Yaw. Perlu kita terangkan. Yaw. Ra tebal. Yarji'un. Bukan yar. Bukan yarji'un. Bukan ra. Itu nipis. Kalau nipis dia bunyi yarji'un. Dia yarji'un. Boleh? Yarji'un. Yaw. Bukan yo. Bukan yo. Ya. Kalau nipis ni ya. Yar. Y-E-R, yarji'un, itu nipis. Tapi kalau kita tebal, yarji'un. Okey, insyaAllah. Okey, jom semula. 1, 2, mula. ولا يستطيعون ولا أهلهم يرجعون. Okey, alhamdulillah. Yang kedua ni dah okey lah. Sebab kita bila kita dah tegur, okey, dia akan ubah automatik lah. Tapi lepas ni kalau kita baca, kena perhatikanlah kat mana yang saya tegur lah. Okey, kalau dulu kami belajar kalau talaki Al-Quran kan, kita akan ada Al-Quran khusus untuk kita tu. Saya akan bulatkan kat mana yang ditegur. Sini, okey ni, jadi saya ingat dulu, okey, tegur kat sini kan, ataupun pensyarah ataupun doktor tegur kat sini, bulatkan. Okey. Jadi kalau kita baca lagi dengan Quran yang sama, sebab kita akan, kalau hafal Quran, dia guna Quran yang sama. Apa dah habis. Kita betul Quran memang susah hafal. Nanti kalau kita belajar Al-Quran ni, kalau boleh satu Al-Quran cukup. Tak payah ada banyak 2, 3. Kadang-kadang kita ni kalau kita menghafaz dengan Al-Quran tu, kita belajar dengan Al-Quran tu, kita ni Allah SWT kalau boleh ada Quran khusus untuk kita. Ada Quran khusus. Jadi kalau lepas ni mungkin kita akan pindah surah lain pula. Lepas surah Yasin ni kita pindah surah lain pula. Bila surah lain nanti kita baca surah Yasin, tengok kat sini akan tegur sebab kita bulatkan kat situ kan. Kita bulatkan kat situ. Okey, insya-Allah. Sekali lagi lah untuk kita sahkan. Okey. 1, 2, 3.
ولا فلا يستطيعون يستطيعون ولا توصية ولا إلى إلى أهلهم أهلهم يرجعون. يرجعون. Okey, alhamdulillah macam tu فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Okey, siapa nak baca? Silakan. Ustaz, saya baca dulu, Ustaz. Ya, silakan Haji Ruslan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Terus فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. okey, alhamdulillah tepat macam tu Sekali lagi untuk ni. ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Silakan, siapa lagi nak baca? Irman nak baca ke? Saya sudah Irman nak baca ke? Kak Malah, kita dengar Kak Malah. Saya, Ustaz. Kak Malah baca ke? Baca. Boleh Ustaz. Sebab dekat dalam skrin saya yang pop up gambar Kak Malah. Jadi bila pop up gambar Kak Malah tu berarti saya tahu yang respon saya nak baca dia akan keluar. Jadi kalau batuk pun dia akan keluar gambar dia dekat skrin saya. Silakan. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Cuma huruf ha tu huruf ha. Cara nak Ya. sebut huruf ha. Huruf ha dia macam ahlihim. Dia bukan bukan ha pedas ahlihim. Dia macam kita daripada dada ni paru-paru ni kita press dia keluar. Macam mengeluh lah. Ahlihim. Dia bunyi ahlihim. Dia bukan ahlihim. Dia bukan ha. Dia ahlihim. Sebenarnya boleh tak? أهلهم. Dia dia macam mengeluh. Mengeluh. Ya. Itu masih bunyi ha tu. Kalau ada angin ahlihim dia tak. Dia okey betul. Jadi ahlihim. Silakan. أهلهم يرجعون. Okey, alhamdulillah فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم. Suara saya membutir tak? Saya tak respon. Ayu, suara saya membutir tak? Tak membutir. Yes. Faham Ustaz? Dia sebutir tak? Tak, dia jelas. Jelas. Jelas, Alhamdulillah. Maksudnya kalau saya sebut dia lihim tu dengar lah Dengar, Saya takut dengar. tak jelas. Saya kena pakai mic lah. Kalau pakai mic, sejak saya try pakai mic dulu kalau dia lagi okey, saya pakai mic lah. Sebab takut tak dapat tangkap yang bunyi dengan lihim. Dengar dapat minta tak? Clear lah. Clear Ustaz. Saya cuba kita pakai mic, Mak. Mana lebih jelas. Actually jelas Ustaz, boleh dengar jelas.
Okey, ahlihim dengan ahlihim mana lebih jelas? Ni lebih jelas lah. Saya pakai mic. Lebih jelas. Okey, saya pakai mic lah. Okey, sebab mic saya kat sini je. Ahlihim bukan ahlihim, ahlihim. Ahlihim. Okey. Okey, jom. Siapa nak baca lagi silakan. Saya Ustaz. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Okey, semula cuma jangan tekan sangat dekat huruf ta tu. Jangan terlalu tekan sangat. Terlalu tekan sangat kita punya bacaan tak relax, tak relax macam kita fala yastati tebal sangat tak payah. Kita cuma nak bezakan huruf ta dengan huruf ta je. Jadi ta tu jangan tebal sangat. Fala yastati'una tak payah. Fala yastati'una. Jadi kita punya bacaan kita tak relax. Jadi bila kita tak relax baca, kita takkan rasa seronok baca. Yang kedua, kita rasa macam terbeban nak baca. Tu. Jadi kita tak enjoy lah. Tak enjoy lah kan. Okey, jadi kita kena baca fala yastati'una tak payah yastati'u tak payah tekan kat huruf ta tu. Cuma bezakan sikit ta dengan ta je. Okey, satu. Yang kedua, bila ta kita tebal, dia akan mempengaruhi dengan perkataan tausiyatan. Sod tu kena tebal, sod. Tadi saya dengar Imam baca tausiyatan. Si bukan sin, dia sod. Tausiyatan wala. Semula boleh. Okey. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Okey, alhamdulillah. Okay, macam tu InsyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Okey, siapa nak baca lagi? Terima kasih, Irma. Saya Ustaz. Okey, silakan. Kak Aida. Bukan, Azah. Oh, Azhar. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Okey, semula. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Okey, cuma macam na-nya terpanjang sikit. Fala yastati'una jangan fala yastati'una jangan panjang. Na pendek je. Semula. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Okey, yang lain semua okey, cuma na macam terpanjang sikit je. Fala yastati'una tawsiyatan. Okey. Sekali Ustaz Fala yastati'una je nak dengar. Fala yastati'una tawsiyatan wala Okey. ila Boleh. ahlihim yarji'un. Okey, boleh. Cuma tadi bila kita terpanjang sikit na jadi macam nun alif. Salah lah tambah alif dia akan rosak makna lah kan. Jadi fala yastati'una tawsiyatan. Jangan baca fala yastati'una tu na terpanjang sikit. Tapi tak apa insya-Allah boleh. Perhatikan kat situ. Kalau saya Quran saya bulatkan warna merah kat situ. Jadi saya pernah kena tegur kat sini. Okey. Tak apa, kita ambil surah Yasin yang buku kecil tu.
Kalau Quran tu kita nak conteng tu boleh, tak ada masalah. Tapi kalau boleh Al-Quran yang ada terjemahan tepi-tepi itulah. Kalau ikut guru saya, Al-Quran yang kita tak boleh, Al-Quran kalau sekadar teks Al-Quran kita tak boleh conteng lah. Itu namanya mushaf, itu namanya kami panggil Al-Quran. Tapi kalau ada terjemahan tepi tu, ustaz saya tu tak panggil Al-Quran, dia panggil tafsir. Jadi tafsir tu kita boleh conteng lah. Tafsir kita boleh conteng. Okey. Kalau guru saya, kalau Quran pantang, jangan apa nama, Allah SWT, jangan tulis apa-apa atas Quran tu. Kalau bawa dulu ingat junjung je bawa. Tak boleh pegang sebelah tangan, marah dia. Lepas tu pegang Quran tangan kiri pun marah. Dia punya memuliakan Al-Quran tu, jangan pegang tangan kiri. Okey, kena pegang tangan kanan. Sama ada peluk kat dada ataupun letak kat kepala. Sambil bawa tu junjung je tu. Sambil bawa junjung. Ingat dulu pergi ngaji, meramaikan, dia tak bagi Quran. Betul, beg pun sama. Kalau Quran letak dalam beg, beg tu lebih rendah daripada, yalah, dia kena tinggi. Jadi walaupun kita letak dalam beg, kena peluk juga beg tu. Jangan sampai dia rendah. Rendah sama level dengan kemaluan kita, sama level dengan pongkong kita. Syekh marah sangat. Guru Quran saya marah sangat time tu. Okey. Okey. Yang dia bagi conteng tu pun Al-Quran yang ada terjemahan. Pada dia Al-Quran terjemahan tu bukan Al-Quran, itu adalah tafsir. Tak apa, boleh kata dia. Jadi kalau kita nak buku apa nama? Surah Yasin yang nipis tu kan. Kita baca malam Jumaat, orang hadiahkan kita tu. Yang itu kita conteng tak apa. Tak masalah. Sebab Ustaz, itu hanya satu juzuk je. Ya, Kaedah? Ustaz, kalau kita baca pahala dia sama ke kalau kita baca musyaf dengan tafsir? Pahalanya sama sebab teks Al-Quran ada kat situ. Cuma kalau tafsir ni dia tak sama dengan Al-Quran dari sudut kemuliaan dia lah. Macam kita baca kat dalam handset kita kan. Ya. Apa beza baca handset dengan yang kitab tu, buku tu sama. Tu cuma teknologi je. Kalau nak ikut Al-Quran zaman Nabi SAW, semua ditulis atas kulit binatang, atas pelepah korma, okay? Atas tulang-tulang binatang, iaitu Al-Quran ditulis kat situ. Jadi teknologi baru dah dijadikan buku, kitab, helaian, kertas. Dia tulis atas kertas. Jadi kemuliaan yang dulu atas kulit-kulit binatang dipindahkan dalam kertas, kemudian kertas dipindahkan dalam bentuk digital pula dalam handset, sama, kemuliaan sama. Apa dia? Okey. Apa? Saya baca, Ustaz. Okey, silakan Kak Dah. Tadi Mama nak ajar makan keluar, kamu kata tak jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Okey, yastati, dia tebal sikit kat ta tu. Fala yastati'una, sebenarnya kan? Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Okey, tepat. Tadi kakak mula-mula baca, dia ta tu jadi ta. Fala yastati'una, fala yastati', gitu. Dia sikit je. Jangan terlampau tebal sangat. Fala yastati'una tu tebal sangat. Fala yastati'una tawsiyatan. Okey, nanti kalau kita jumpa dalam surah Allahumma salli ala Muhammad, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dia nanti kat ta. Kadang-kadang dia fi tadlil, bukan tadlil, fi tadlil. Dia. Jadi kena macam tu InsyaAllah. Kejap.
Kenapa dia terkeluar balik saya punya ni? Okay. Dia line internet kat hotel ni, dia kadang-kadang dia tak kuat. Yang sekarang ni terpapar gambar saya ni, ini pakai handset line telco lah, line telco yang saya share screen tu line internet hotel ni. Dia tak kuat sangat internet hotel ni. Okey, insyaAllah boleh. Jom kita saya sharekan sekali lagi. Okey. Boleh. Seorang lagi belum kita pindah kepada tafsirannya. InsyaAllah. Silakan. Kak Raminta cuba. Oh, siapa Kak tu? Miza. Okey, Kak Miza. Tak apa. Lepas ni Kak Mima lepas Kak Miza, Kak Mima. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Masya Allah. Okey. Mantap. Tak ada kesalahan. Cuba nak minta sekali lagi baca. Silakan. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Okay, Alhamdulillah. Mantap, insyaAllah. Okay. Amimah nak baca? Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Okay, semula boleh tak? ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Okay, Alhamdulillah macam tu. Dia tak ada kesalahan yang besar sangat pun. Sikit je. Tadi yang awal-awal saya nak tegur yang Auzubillahi minasyaitonirrajim, tapi tak apa. Dia ada sikit je kesilapan. Dia nak laju sangat. Masuk fala yastati'una, tak jaga dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Okay. Okay. InsyaAllah. Okay, jom. Kita masuk tafsiran dia. Okay. Apa maksud yang kita baca ni? Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Fala, maka tidak, yastati'una, mereka semua mampu, tawsiyatan, untuk memberi wasiat. Kan? Wala ila ahlihim, dan tidak kepada Tuhan mereka, yarji'un. Okay, yarji'un, kembali. Okay. Maksud dia, bila dia tiup sangkakala, tiup sangkakala yang pertama, dia akan mati di mana dia berdiri. Dia akan mati di mana dia berdiri. Untuk balik memberitahu kepada ahli keluarganya, sama sekali takkan mampu dia. Takkan mampu. Sebab bila dia tiup sangkakala, semua akan mati dalam keadaan serta-merta mati. Serta-merta mati. Bukan Allah SWT, dia boleh sempat balik. Kalau kita tengok cerita yang 2012 tu, itu gambaran ataupun Allah SWT, itu kalau kita bincang tentang 2012 tu, itu pemahaman orang-orang Barat, terutamanya orang-orang Kristian dan orang-orang Yahudi, tentang bila berlakunya end of the year, bila berlakunya hari terakhir dunia itulah. Okay. End of the day. Okay, end of the day. Bila berlakunya kiamat, itu gambaran. Itu yang dia orang dapat melalui kitab dia orang. Itu yang dia orang dapat melalui kitab dia orang. Okay. Sebab itu bila itu yang didapat melalui kitab dia orang, jadi itulah yang difilmkan. Macam cerita Noah. Noah. Itu yang difilmkan, cerita Noah, bahtera besar tu kan. Nabi Nuh. Sebab itu yang terdapat dalam kitab dia orang. Saya ada jumpa seorang mak kepada kenalan saya lah. Sebab saya sebelum ni jadi panel penasihat untuk satu production house. Dia
dia buat cerita Islamik dan ditayangkan di Astro Oasis. Astro Oasis ni rancangan agama lah. Saya jadi penasihat syariah. Semuanya lah. Skrip saya kena baca. Kemudian bila time penggambaran tu saya ada dekat set. Ya, dekat set. Saya ada kuasa lebih besar daripada kuasa director. Kalau director tak cakap cut, saya boleh sebut cut. Saya boleh sebut cut. Okay. Sebab Allahumma salli, saya jaga syariah compliant lah. Saya jaga syariah compliant. Okay. Dah habis tu saya berbual lah dengan seorang pelakon tu. Seorang pelakon tu. Nama dia Joshua Hogan. Kalau pernah tengok pelakon dia Mak Saleh. Dia orang Portugal. Tapi dia dah lama berlakon kat Malaysia. Bila berbual lepas masa rehat tu dia kata, Ustaz, mak saya ni memang pembaca novel tegar. Okay. Dia bila baca novel tu, akhir tu dia akan buat ni lah. Dia akan buat dia punya rumusan dia ataupun summary dia. Kadang-kadang dia akan buat ulasan pada novel tu. Bila dia baca kitab Bible dia, kan, dia Kristian, dia baca kitab Bible dia, kisah bahtera Nabi Nuh dengan Nabi disebut Noah, Noah, Noah. Dalam kitab Bible dia kata hanya sampai terdampar je, bahtera Nabi Nuh terdampar, itu je sampai cerita bab tu je. Lepas tu dia ni orang yang suka baca novel, dia kata cerita ni tergantung lah. Cerita pasal Nabi Nuh tergantung. Sampai bahtera terdampar lepas tu. Dia kata, macam mana orang-orang ni? Hidup ke macam mana dijalani kehidupan? Dia kata, tak komplit lah dia kata apa yang dia baca. Jadi dia macam geram. Dia nak tahu juga apa cerita, kisah selepas daripada terdamparnya bahtera Nabi Nuh tu. Okay. Allah SWT, dia nak tahu apa yang berlaku. Dia cari banyak kitab-kitab. Akhirnya dia terjumpa dalam Al-Quran. Dia jumpa Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menggambarkan kisah Nabi Nuh bila terdampar, macam mana keadaan manusia selepas terdampar tu. Ada kisah sambungan tu. Jadi akhirnya dia masuk Islam hanya kerana dia seorang pembaca novel yang tegar. Dia tak puas hati dengan ending kepada cerita Nabi Nuh dalam Bible tu. Jadi dia cari mana kitab yang cerita pasal Allahumma salli alaihi wasallam, cerita pasal bila terdampar tu apa yang berlaku pada manusia tu. Dia tak ada. Akhirnya jumpa jawapan tu dalam Quran. Jadi dia kata Al-Quran ni adalah kitab yang paling komplit sekali. Akhirnya dia masuk Islam hanya kerana itu. Sebab itulah kisah bila dia buat filem berdasarkan kitab Bible dia orang ataupun kitab yang ada pada tangan dia orang. Jadi macam tu lah. Jadi bila 2012 punya cerita, lepas ni boleh tengoklah cerita 2012 tu. Kan? Allah SWT, itu gambaran dia orang tentang bila berlakunya kiamat. Jadi masih ada lagi orang yang boleh selamat. Masih lagi ada orang yang boleh selamat kan. Yang naik kapal terbang boleh selamat dengan yang naik kapal selam naik kapal selam yang selamat. Okey. Sedangkan kalau kita bincang surah At-Takwir, Iza Syamsu Kuwirat, dia takwir ni, kuwirat ni dia renyuk macam ni, renyuk. Okey, lepas tu dia gulung, lepas tu buang, campak. Itu takwir. Jadi kalau dunia ni direnyukkan macam ni, okey, lepas tu digulung, kecil gulung, lepas tu campak buang. Berarti yang ada dalam ni semua dia akan hancur. Semua akan hancur. Dalam gulungan kertas tu, renyukkan kertas tu ada semut, lepas tu gulung-gulung dengan semut-semut tu mati. Sebab dalam tu dia takkan ada yang selamat. Itulah dia sebut tentang tu. Pada mereka bila berlakunya kiamat, masih boleh balik cari mana anak isterinya, selamatkan anak isterinya, bawa naik ke terbang, bawa naik kapal selam dan seumpamanya kan. Tak, bila berlakunya kiamat, kata Allah SWT, fala yastati'una tawsiyatan, dia takkan mampu untuk memberi wasiat. Balik jumpa keluarga pun tak boleh.
Balik jumpa keluarga pun tak boleh. Wala ila ahlihim yarji'un pun tak boleh. Jadi mereka akan mati serta merta. Okey. Ayat ni dia memberi isyarat dahsyatnya bila berlaku kiamat. Bila berlaku kiamat sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Jadi Allah nak gambarkan bila berlakunya kiamat semua akan mati serta merta. Serta merta. Di mana tempat dia berdiri. Okey. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, yang inilah yang ditakutkan sehingga beruban baginda SAW tu, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab uban Nabi SAW. Bab uban Nabi SAW. Bila Sayyidina Abu Bakar tanya Nabi SAW, ataupun dia tegur Nabi lah, sebab dia kawan rapat kan, beza umur pun 2 tahun, hijrah sama-sama, kemudian Allah SWT, dia kata, qad syibta ya Rasulullah, aku nampak kau dah berubah ya Rasulullah. Macam kalau kita dah rapat sangat, cakap, Haji Roslan, nampak macam Haji dah berubah macam tu kan. Jadi itu Abu Bakar tanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, bukan tanya tau, dia kata dia macam dia tegur Nabi lah, ya Rasulullah, kenapa kau dah macam berubah ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, syayabat ni, yang menyebabkan aku berubah adalah Hud wa akhawatuha. Surah Hud, surah Al-Mursalat, surah Iza Syamsu Kuwirat, surah Amma Yatasa'alun, kan, dengan surah Al-Waqi'ah. Jadi 5 surah ni yang menyebabkan Nabi beruban. Kenapa? Para ulama tak kaji kenapa 5 surah ni? Sebab surah ini menceritakan tentang dahsyatnya kiamat, Jadi Nabi beruban sebab Nabi memikirkan tentang umatnya. Bagaimana kalau berlakunya kiamat, bagaimana umatnya nak menghadapi kiamat yang sangat dahsyat tu. Jadi macam itulah gambarannya. Okey. Tapi kita ni yang kadang-kadang kita baca ni takut tapi kita tak beribadah, tak tambal amal ibadah kita. Samalah macam anak kita yang nak periksa, kata takutnya tapi tak study. Bila sampai masa dia tak boleh nak jawab soalan sebab dia takutnya nak periksa tapi tak hafal, tak buat nota, tak baca buku, tak ulang kaji. Jadi dia sebut takutnya nak periksa. Bila masuk dalam dewan peperiksaan, tengok soalan yang dia hafal tak keluar, dialah yang keluar. Yang dia hafal tak keluar, dia yang keluar sebab dia tak mampu nak jawab. Asyik takut je. Itulah. Itu gambaran tentang tu insya-Allah. Jom. Okey, kita masuk pada ayat seterusnya. Okey. Ini gambaran pula bila ditiupkan sangkakala. Tadi disebut bahawa kalau ditiup sangkakala, fala yastati'una tawsiyatan. Ini tiupan sangkakala pula bila ditiupkan. Maksudnya tiupan sangkakala yang kedua lah. Wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Okey. Wa nufikha fis-suri, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdasi ajdasi ila rabbihim yansilun. Okey, ajdasi, bukan ajdasi, bukan sin, bukan bunyi berdesir tu. Dia bunyi dia tak ada bunyilah. Sebab kita dah tutup lubang angin dah. Kan? Minal ajdasi minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Okey. Jim tu adalah qalqalah sughra. Jadi bunyi ajda, bukan ajdasi. Jangan berhenti Kalau berhenti dia jadi kubra. Jadi jelas kuat. Okey. Jadi kalau tak berhenti, minal ajdasi ajdasi ila rabbihim yansilun. Nun mati jumpa sin fa. Jadi bunyi yang, yang. Kemudian baru masuk yang naikkan ke hidung. Yang tu.
Rabbihim yansilun. Yansilun. Okey, saya baca sekali lagi. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Boleh? InsyaAllah. Okey. Kita baca ramai-ramai. Cuba jaga kat huruf sin kat huruf sad. ونفخ في الصور في الصور wanufiha fis suri, tebalkan sikit, jangan wanufiha fis suri, bukan su, sin, dia sad, suri ila. Okey, jom kita mula, kita baca ramai-ramai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. 1, 2, mula. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Okey, semula. 1, 2, mula. ونفخ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Okey, alhamdulillah, boleh, tak ada masalah sangat. Okey, cuma kena jaga kat huruf sad tu lah, kena wanufikha fis suri, bukan wanufiha fis suri, sin ya, su sad, suri fa idahum. Okey, dia sebenarnya kalau ikut huruf sad ni, dia mulut kita macam ni, macam huruf sad ni lah, dia bulat macam tu, macam kolom sesuatu. Wanufiha fis suri, bukan wanufiha fis suri, sin tu kena senyum kan. Wanufiha fis suri, sin nampak ada gigi, macam perkataan yasilun, sin nampak gigi, tapi yang ni tak ada nampak gigi, cuma mulut kita macam ni. Wanufiha fis suri fa idahum. Okey, beza sad ini as. Kalau tha as, lidah kita lebih dari gigi, as, gigit lidah kita, as. Okey, kalau sin as, nampak gigi, as as. Tu. Okey, aus, as, beza okey, beza. Macam tu kaedahnya lah kalau kita nak belajar makhraj, insyaAllah. Okey, silakan, siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey, silakan. Ayu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Okey. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Tepat, cuma jaga makhraj huruf zal, jangan bunyi faiza za, faiza. Okey. Okey. Dia terlepas, saya tak tegur tadi yang zal sebab kita dah jumpa banyak kali kan, dah tegur banyak kali dah. Jadi kalau zal dengan zai pula dia beza. Kalau az dengan az kan, dia dengan auz, tu dia huruf za pula. Silakan. Sekali Ustaz. Okey, sekali lagi. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Okay, alhamdulillah, tepat sekali. Cuma bila Ayu baca ayat ni nampak macam tak relax. Kenapa? Sebab sebelum ni kita mungkin baca ikut yalah, bila kita dah tegur sad tebal, kemudian ni kita terlampau berhati-hati sangat, dia jadi macam tak relax bacaan kita kan. Kalau boleh lagi relax lah. Okey, insya-Allah, silakan semuanya.
Okey, siapa lagi nak baca? Saya Ustaz. Okey. Kak Aida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa A'udzu nufikha billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, tepat. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Masya-Allah, tepat sekali. Cuma akak nak Kak Aida nak cepat sangat baca ni sampai terlepas yang auzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu bukan selama ni salah auzubillahi minasyaitonir rajim je. Macam Ayu lah, Ayu pernah saya tegur juga sebelum ni. Dia cepat sangat nak baca yang ayat ni, dia fokus, dia terlupa yang auzu. Jadi dia baca auzu tu dalam keadaan tergesa-gesa, dia akan baca auzubillahi minasyaitonir rajim, kan? Dia tak boleh tak auzubillahi minasyaitonir rajim, rajim. Dia jadi macam auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan dia tak bunyi rajim, dia bunyi auzubillahi minasyaitonir rajim. Kan? Tu. Sebab kita nak cepat sangat baca yang wa nufiha fis suri tu. Jadi kita terlepas yang dekat auzubillahi minasyaitonir rajim. Okey, silakan. Siapa lagi? Fatimah nak baca? Saya Hanisa. Ke Kak ni apa? Okey, silakan. Kak Anissa. Apa Ustaz? Kak Anissa Saya. Sebab dah naik kat skrin saya gambar Kak Anissa. Okey, A'udzu silakan. billahi minasyaitonir rajim. Ya, terus. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Okey, semula boleh tak sebab terpanjang kat ri tu. Wa nufiha fis suri, ri terpanjang. Jangan panjang. Wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Okey, tepat. Cuma qalqalah huruf jim tu macam berhenti, jangan berhenti. Minal ajdasi, bukan minal ajdasi, jangan ajdasi. Minal ajdasi ila. Aja. Minal ajdasi Tak. Salah. Minal aja. Jangan bunyi bukan ajdasi. Minal ajda. Ajda. Tu masih berhenti lagi. Ajda, bukan ajda. Ajda. Minal ajda. Okey, tak apa. Dia berhenti lagi. Bukan minal ajda, bukan ajda. Minal aja. Ajda. Minal ajda. Bukan ajda. Bukan aja, dia aja. Bukan ajda. Minal ajdati. Tu. Minal ajdati ila rabbihim yansilun. Dia sebab kalau sughra ni dia sikit je. Dia bukan kita berhenti tau. Kalau kita berhenti bacaan kita, dia jadi kubra. Jadi dia fa idahum minal ajdasi kan apa itu berhenti kan? Ajdasi berhenti tu. Kalau yang sambung terus minal ajdasi aja. Minal ajdasi. Macam kita baca kalau kita baca abdan idza shalla, abdan idza, salah. Kita kena baca abdan idza shalla. Kalau kita berhenti ajrun ghairu mamnun, itu kubra. Dia bunyi ajrun ghairu mamnun.
Jadi yang qalqalah sughra ni dia bunyi kita macam bukan berhenti tapi letak huruf i. Macam alif, a, e, jim, j, tapi kalau dia mati jim letak i. Ajdasi, bukan ajdasi, bukan ajdasi, dia ajdati. Boleh insya-Allah. Okey. Saya cuba lagi yang lain. Saya Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Okey, pada saya tak ada masalah. Cuba sekali lagi. Wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Macam tu cuma za tu jangan panjang sangat. Okey. Dia wa nufikha fis-suri fa idzahum. Jadi kalau dua harakat, yang lain pun kena dua harakat juga. Kan? Ila rabbihim yasilun. Kadang-kadang yang faida panjang sikit, lepas tu ila jadi pendek lah. Yang silun pun dua harakat, yang faida jadi lebih sikit. Jadi kalau nak cantik, nak seragam bacaan kita, kalau boleh ni dua macam tu. Kan? Semua sama. Okay, insya-Allah tak ada masalah. Okay, last sebelum kita masuk dalam tafsiran, silakan siapa nak baca lagi. Saya sebut faida tadi. Kak Faiza nak baca? Kak Faiza mana? Okay, tak apa. Saya nak baca. Juliza nak baca? Ustaz, saya baca Ustaz. Okey. Haji Roslan tadi dah baca dah. Tapi tak apa. Kalau nak baca boleh. Kita beri peluang yang lain dulu. Tengok macam mana. Kalau tak ada, silakanlah. Macam Sumarni ke Mar Yusof, Nuraini Nurdin, Masyita. Okay, kalau nak baca, ahlan. Silakan. Kalau tak, saya bagi Haji Roslan baca. Ataupun Kak Min. Kak Razia. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Okey, tepat dan bacaannya pun enjoy je semula. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Okey, alhamdulillah, tak ada masalah. Okey, silakan Haji Roslan, tadi nak baca. Silakan Ji. Silakan. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ Fis-suri, masuk sok. Fis-suri. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Ya, alhamdulillah, semula Ji boleh. Tak? Semula boleh, semula. Boleh. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. Okey, alhamdulillah. Cuma sikit je lah. Minal ajdasi. Bunyi ajdasi. Jangan sampai tak bunyi pula. Minal bukan ajdasi. Ajdasi. Ambil faizah je. Faizahum.
wa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Okey, tadi yang siapa saya tegur tadi, dia tekan sangat ajdasi kan? Okey. Tadi kat siapa? Okey. Hanisa tadi kan? Dia terlampau tekan sangat ajdasi. Okey, jangan sampai tak bunyi pula. Minal ajdasi. Minal ajda, bunyi ajda. Minal ajdasi Okey, insya-Allah. Okay, jom. Allahumma salli ala kita masuk tafsiran sikit insya-Allah. Apa yang kita baca ni maksud dia adalah lalu wa nufikha, ditiuplah. Ditiuplah ni maksudnya adalah fi'il madhi bila ditiup, nufikha. Okey, fis suri, sangkakala tersebut, as-sur, sangkakala, fa idahum, maka tiba-tiba, ataupun seketika itu mereka ini minal ajdasi, mereka keluar daripada kuburnya, dalam kurungan tu dalam keadaan hidup, menuju kepada Tuhan, menuju dengan segera kepada Tuhannya, ila rabbihim yansilun maksudnya menuju dengan segera kepada Tuhan, kepada Tuhannya. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina, bila ditiupkan sangkakala yang kedua, okey, tiupan sangkakala yang kedua di mana dengan tiupan ini bangkitlah orang-orang yang berada dalam kubur. Okey, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40. Sebagaimana disebutkan daripada Abu Bakar As-Siddiq bila ditanya oleh para sahabat berapa tempoh antara tiupan sangkakala pertama dengan sangkakala kedua, dia jawab 40. Lalu ditanya adakah 40 tahun? Dia tidak menjawab. Aku tidak bercadang untuk menjawab soalan itu. Adakah 40 bulan? Aku juga tidak bercadang untuk menjawab soalan itu. Adakah 40 hari? Aku juga tidak bercadang untuk menjawab soalan itu. Hadis itulah disebut tentang tu kan. Jadi berapa puluh tahun tu, cuma ada sebahagian para ulama kata tempohnya adalah 40,000 tahun. Jadi satu tempoh yang lama lah. 40,000 tahun, satu tempoh yang lama. Tiupan sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua. Okey. Jadi nanti kita bincang pada ayat seterusnya ni kan. Ni qalu ya wailana man ba'athana min marqadina ni. Yang kita jumpa huruf yang kita jumpa sakta kat situ kan. Okey. Kenapa kita kena berhenti kat situ? Supaya kita ada dua cerita nanti kita bincang tu Okey. Jadi orang-orang kafir ni bila dia ni diseksa dalam kubur, okey. Dan tiupan sepanjang sejak dia meninggal dunia tu masuk dalam kubur sampailah tak ada berhenti seksaannya. Walaupun ada kata seksaan berhenti sepanjang bulan Ramadan itu qil, pendapat kecil je. Ataupun pendapat yang lemah lah. Kita kata lemah. Sebab bila bulan Ramadan adakah orang kafir diberhentikan azab ketika itu? Jadi ada kata berhenti. Jadi orang kafir pun berhenti ke? Tak. Jadi itu pendapat kata yang berhenti pada bulan Ramadan sepanjang sebulan tu, itu pendapat yang lemah lah. Yang lemah. Tak berhenti sebenarnya. Seksaan terus. Kalau dia diseksa terus, tak ada berhentinya. Okey. Sebab itu orang Melayu kita bila kita tak boleh takbir raya suka-suka. Takbir raya suka-suka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir raya suka-suka. Nanti orang tua marah. Jangan takbir suka-suka. Nanti orang dalam kubur ni menangis. Ingat dulu saya kecil-kecil. Belum raya tak boleh. Dia kata, belum raya tak boleh. Raya je boleh kita takbir. Sebab kalau kita takbir, nanti orang dalam kubur menangis. Fikir kenapa lah orang kubur menangis? Dulu kecil-kecil ingat dia tak dapat raya lah macam kita. Orang dalam kubur tak dapat raya macam kita, pakai baju baru, pakai baju baru, makan ketupat, makan lemang. Tak, rupanya bila ni rupanya orang
Bila dengar azan, bila dengar takbir raya, dia kata ala kena seksa balik. Tak. Sebenarnya Ramadan pun seksa tak berhenti. Ramadan seksa tak berhenti. Jalan terus. Jadi macam Fir'aun, dia dah mati berapa ribu tahun dah. Okay? Mungkin 4-5 ribu tahun dah mati. Di 4-5 ribu tahun ni tanpa berhenti dia punya seksaan dia. Macam Abu Jahal, dah 1400 tahun lebih dia mati. Kan 1400 tahun lebih dia mati ni tak pernah berhenti seksaan dia. Tapi bila tiup sangkakala yang pertama, ketika itu kiamat dan muka bumi ni hancur, kan, itu ada tempoh. Jadi yang diseksa selama ni dalam kubur berhenti seksaannya. Berhenti seksaan. Macam dululah kita bila kerajaan ni naik, tukar daripada GST kepada SST, kan, dia ada tax holiday dipanggil. Tax holiday. Jadi dalam tempoh tu tak dikenakan cukai tax. Jadi siapa nak beli kereta murah, siapa nak beli ni semua murah sebab tak ada tax. Itu tax holiday dipanggil. Sebelum perpindahan kerajaan baru, jadi dia akan buat polisi baru. Itu yang dia perkenalkan SST tu. Bila tukar balik kerajaan pula, kerajaan yang lama naik balik, GST diperkenalkan balik semula, kan. GST diperkenalkan balik semula. Okey. Jadi bila tiupan sangkakala pertama, kedua ni ada tempoh dia, ada tempoh. Jadi bila ada tempoh, dia ni tak diseksa, dia rasa seronok lah. Alhamdulillah, dia kata. Seksaan dah berhenti dah. Seksaan dah berhenti dah, tak ada lagi seksaan. Seronoklah dia. Selama ni dia terseksa, selama beribu-ribu tahun diseksa tanpa berhenti. Bila tiupan sangkakala yang pertama, kiamat, jadi seksa berhenti, jadi diorang ni dah rehat dah. Tapi bila tiupan sangkakala kedua ditiupkan, mereka dibangkitkan. Tu yang dia kata qalu ya wailana pada ayat sebelum ni, kan. Celakalah kami, siapa pula yang membangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami, kan. Barulah dia aku hadza ma wa'ada ar-rahman, inilah yang telah dijanjikan oleh ar-rahman wa sadaqal mursalun, dan dibenarkan oleh para rasul yang diutus kepada mereka. Barulah dia tahu rupanya yang Nabi sampaikan tu betul. Okey, jadi selama ni dia anggap Muhammad ni tipu. Tapi bila dah ditiupkan sangkakala yang kedua, mereka dibangkitkan daripada kubur mereka, barulah mereka kata inilah rupanya yang telah dijanjikan oleh Rahman dan dibenarkan oleh para rasul. Barulah dia menyesal, kan. Jadi itu disebut faidah. Okey. Dan kata ni sebut bahawa ketika inilah Nabi sangat sibuk untuk kita. Bila kita berada di padang mahsyar nanti, dia dibangkitkan. Ini adalah waktu yang paling sibuk Nabi untuk kita. Sebab Nabi akan cari-cari. Bila Nabi dibangkitkan, manusia pertama dibangkitkan oleh Allah selepas tiupan sangkakala yang kedua ini, ialah Nabi Muhammad SAW. Okay, walaupun Nabi Adam yang manusia pertama, tapi yang pertama dibangkitkan oleh Allah, yang dikeluarkan daripada kubur adalah Nabi Muhammad SAW. Dia terus berlari jumpa Allah dan dia sujud di hadapan Allah. Dalam sujud dia kata, ya Allah, aku tak akan angkat wajah aku ini selagi mana engkau tidak memberi keizinan kepadaku untuk memberi syafaat kepada umatku. Itu je yang diulang-ulang dalam sujudnya. Lalu kata Allah kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bangunlah dan berilah syafaat kepada umatmu. Dia terus dibangun, berlari jumpa, cari mana malaikat Jibril. Bila jumpa malaikat Jibril, dia tanya, wahai Jibril, ke mana kau letak umat, ke mana kau kumpulkan umat-umatku? Dia kata, aku sedang dikumpulkan dia di hadapan mahkamah Allah. Mahkamah Allah. Jadi berlarilah dia di hadapan mahkamah Allah tu mencari umat dia. Mencari umat dia. Itulah. Ketika itulah sebelum setiap umat Nabi Muhammad ni akan dihisap tentang amalan dia, ketika itulah semua sibuk jumpa Nabi SAW nak minta syafaat. Macam nak minta syafaat lah, kan. Macam ni. Keadaannya macam itulah. Okay. Jadi ini yang disebut tentang tu. Okay. Boleh insyaAllah. 10 suku. Okay. Nak baca ke sebelum yang lepas ni? Kita baca sikit lah. Kita berhenti 10.30. Okay, jom kita baca yang ni.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya wailana. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina. Okey. Kalau tengok dalam Quran, marqadina ada sin kecil. Sin kecil itu sakta. Sakta ni asal kalimahnya ialah sakata. Sakata ialah diam. Dia bukan berhenti, diam je. Pause lah, P-A-U-S-E, pause. Tu ada soalan anak saya masa time kenduri tu, macam-macam soalan teka-teki keluar. Apa binatang yang boleh kita berhentikan dia? Ikan paus. Sebab pause. Boleh pause. P-A-U-S-E, pause. Jadi sakta tu ialah pause. Dia bukan wakaf. Kalau berhenti tu wakaf. Wakaf. Ni kat Kelantan ni ada wakaf juga, banyak wakaf. Yang paling popular wakaf Cik Ye lah. Kalau kita terus balik tak berhenti kat situ, marah orang perempuan kan. Orang perempuan dekat wakaf Cik Ye nak beli baju, nak beli tudung, nak beli apa, dia tempat wakaf Cik Ye ni tempat baju-baju murah. Okey, baju-baju murah. Sekejap saya punya laptop saya dah critical battery dah. Okey, Allah SWT wakaf. Jadi wakaf ni maksudnya berhenti. Tapi kita bukan berhenti dekat yang marqadina, kita hanya diam. Jangan baca apa-apa, diam. Jadi dipanggil sakta, sakta. Okey. Diam, itu disebut tentang tu. Okey. Jadi kita akan baca marqadina. Okey. Satu lagi, yang kedua nampak tak ada perkataan qala kat situ? Okey. Sekejap Alamak, tak hidup lah. Okey. Sekejap Kalau saya Quran yang ni sebab saya type Jawi. Kalau type ni bukan ambil daripada Al-Quran. Kalau kita lihat Al-Quran kita ni dia ada sakta, ada sin kecil. Kemudian dia ada selepas sin kecil tu ada qala, qaf, lam, ada ya kan? Qala kan? Jangan tengok yang skrin saya ni. Tengok dalam Al-Quran kita ada tu. Okey. Nampak? Selepas sin tu ada tulis qala kan? Qaf, lam, ya ada tak? Ayu. Ada Ustaz. Kan? Okey. Apa maksud dia? Kita boleh pilih. Kita nak sakta ke, kita nak berhenti boleh. Tapi tak ada masalah kalau nak berhenti, tak rosak makna je pun. Tak rosak maknanya. Jadi kalau kita nak berhenti pun boleh. Kalau tak pandai sakta, macam qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadha ma wa'adar. Kan kita nafas kita tak cukup kan? Sebab kita berhenti terlalu lama sangat kat situ. Sebenarnya bukan berhenti, kita diam. Jadi marqadina. Tapi kalau kita nak berhenti boleh terus. Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina. Boleh. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqan mursalun. Boleh macam tu, tak ada masalah pun. Berhenti tak salah. Kalau tak boleh nak kita diam, min marqadina hadza ma kan macam tu kaedahnya. Jadi sakta tu diam, bukan berhenti. Kalau berhenti pun tak ada masalah. Sebab makna dia tak berubah. Mereka orang kafir berkata, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami. Okey. Jadi hadza ini apa yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman dan dibenarkan oleh para rasul. Jadi maknanya sempurna. Maknanya sempurna. Kalau kita nak sambung terus pun boleh. Qalu ya wailana. Okey. Berkatalah orang-orang kafir, celakalah kami, siapa yang membangkitkan kami daripada tempat pembaringan kami. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman. Jadi tak ada masalah. Nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Tapi nanti bila kita jumpa ayat 76 surah Yasin ni, kita kena berhenti. Fala yahzuka qawluhum. Berhenti kat tu. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Boleh rujuk kat surah Yasin ayat 76. Kenapa kena berhenti? Sebab ada mim ekor pendek itu kan. Itu tanda bacaan.
Mim ekor pendek tu lampu merah. Lampu merah. Mim tu merah. Jadi merah, red, light kena berhentilah. Kalau tak berhenti kena saman. Kalau tak berhenti kena berlanggar. Kan kena langgar orang kereta lain. Jadi kena berhenti. Okay. Jadi Allahumma salli ala Muhammad kena berhenti. Sebab kalau tak berhenti rosak maknanya. Macam mana boleh rosak maknanya? Dia sebut fala yahzunka qawluhum, jangan menjadikan engkau wahai Muhammad akan kata-kata mereka, yakni kata-kata orang-orang kafir. Okey. Kemudian Allah sambung, inna na'lamu ma yusirruna, sesungguhnya kami, ini Allah, mengetahui ya, yusirruna, apa yang mereka sembunyikan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan, apa yang mereka zahirkan. Okey. Kalau kita tak berhenti, dia akan jadi fala yahzun, jangan menyedihkan kau wahai Muhammad akan kata-kata mereka. Seolah-olahnya kita buat pembuka kata. Apa kata-kata mereka? Sesungguhnya kami, kat situ kami ialah orang-orang kafir, mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Jadi yang inna na'lamu tu kata-kata orang kafir kalau kita tak berhenti. Jadi kena berhenti baru kita kata fala yahzunka qauluhum, kata-kata orang kafir. Inna itu adalah cerita lain, itu Allah SWT yang mengetahui. Sebab itu kena berhenti kat situ. Jadi mim yang pendek itu dipanggil waqaf lazim, mesti berhenti. Kalau tak berhenti rosak maknanya. Tapi kalau marqadina tak berhenti, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Okey. Jom insya-Allah. Boleh? Nanti kita detailkan tentang tu. Saya nak minta izin sikit sebab nampak macam line pun tak apa elok sekarang ni. Kita baca ramai-ramai ni, nanti kita yang baca seorang-seorang tu nanti kita baca minggu depan. Boleh? Insya-Allah. Okey, jom. Saya baca dulu. Qalu ya wailana ma ba'athana ma. Okey, kalau nun mati jumpa ba, dia iklab, kita nak ketak bibir pun tak apa. Qalu ya wailana mam ba'athana Kalau kita nak yang lebih baik adalah jangan rapatkan bibir. Macam bunyi ikhfa sikit, tapi bukan ikhfa. Macam ma ba'athana mim marqadina. Mim mati jumpa mim, nun mati jumpa mim, idgham al-ghunnah, jadi 2 rakaat. Ketat terus bibir. Mim tebal marqadina. Berhenti istilah berhenti. Kalau nanti kita baca, kalau nak sambung pun boleh. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Okey, jom. Kita berhenti kat marqadina dulu. InsyaAllah. Silakan. 1, 2, mula. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. 1, 2, mula. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Okey. Wasadaqal, jangan semua tebal lah. Wasadaqal mursalun, jangan, sebab sod tebal, qaf tebal, jadi dal pun terikut tebal. Jadi dia kena wasadaqal mursalun. Semula wasadaqah. Wasadaqal mursalun. Okey, jangan nipis pula. Dah saya suruh nipiskan dal, sin pun jadi, sod pun jadi sin. Wasadaqal mursalun. Wasadaqal mursalun. Cuma semula. Wasadaqal mursalun. Macam tu berarti kita kena bagi makhrajnya. Semacam saya tegur yang lepas, kita selawat atas Nabi SAW kan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Nampak? Sallallahu. Sedangkan lamnya nipis.
dia bunyi shalla, sallallahu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu, bukan sallallahu kan. Kita dah terbiasa sebab shot tebal, kita lam pun jadi tebal. Jadi wasada qal mursalun, bukan bunyi wasadaqal sadaqal mursalun, tak, wasada qal mursalun. Okey, boleh insyaallah. Saya ni detail sikit tentang tu, detail sikit tentang supaya kita dapat bacaan yang tepat, lepas tu bacaan kita lembut. Kemudian dia tafsil ni terperinci, terperinci. Sebab itu Nabi SAW bukan sekadar baca Quran, hatta dia bercakap pun kata sahabat faslin wa bayyin. Faslin ni dia terperinci, bayyin ni jelas. Maksudnya sahabat ni kalau Allah SWT kalau kita bercakap, kadang-kadang kita tak dengar tu apa yang butiran huruf yang digunakan. Macam kita cakap, oh besarnya benda tu. Oh besarnya, besar. Macam mana menjadi huruf O pula? Patutnya besarnya. Tu. Besarnya. Barulah jelas BESAR. Kita eja BESAR tapi sebut besar. Besar. Kan? Besar. Okay. Dia besar. Kalau Nabi SAW dia bercakap jelas besarnya. Besar. Bunyi getaran ra tu jelas. Besarnya. Jadi qalu ya wailana ma ba'athana. Kalau Nabi bercakap qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Marqadina. Nampak ra tebal. Marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Macam tu kaedahnya. Jadi setiap huruf tu dia, bahasa Melayu kita membutir. Dia sebutir-sebutir. Sebutir-sebutir. Sebab itu disebut dalam, kalau Nabi bercakap, disebut apa nama, Allahumma salli dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dia kata Nabi kalau bercakap, sahabat ni boleh hafal dan boleh tahu setiap huruf yang digunakan oleh Nabi SAW. Sebab Nabi dia sangat jelas, sangat jelas. Itulah. Jadi saya ni kalau mengajar tajwid, saya sangat jelas. Tapi kalau saya mengajar artis lain lah. Kalau saya mengajar artis, tak boleh tegur macam tu. Tak boleh macam saya mengajar akak-akak dengan abang semua ni. Saya tak boleh. Kalau mengajar artis ni, dia kesalahan kecil kita diamkan dulu. Diamkan dulu. Sebab kalau bau dia auzubillahi minasyaitonirrajim. Salah. Sebelah. Hai auzu je tak lepas lah. Kan? Belum baca Quran ni. Sebelah auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak. Dia auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan? Sebelah. Dia belum baca lagi qalu ya auzu sampai 2-3 kali. Susahlah ustaz ni. Kan susahlah ustaz ni, auzu tak lepas kan. Jadi mungkin menyebabkan dia apa nama? Hilang semangat dia nak belajar. Bawa auzu je tak lepas-lepas gini. Malunya dia kata. Jadi kalau artis saya lepaskan je. Cuma yang besar je saya tegur. Besar je saya tegur. InsyaAllah. Okey. Saya rasa cukup sekadar itu kita pada malam ni. Kita sambung pertemuan kita akan datang insya-Allah hari kami malam Jumaat macam biasa minggu depan. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam lemah itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, kalau siapa nak tanya soalan ke nak ni silakan.